Taib, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Saya pertama sekali terus mengajak para pendengar IKIM FM untuk kita tingkatkan lagi usaha walaupun kita sudah sampai di penghujung tahun. Jadi kita hari ini pada 23 Zulhijjah, tinggal lagi mungkin 6 ataupun 7 hari untuk kita melangkah masuk tahun baru. Jadi kita akan bersama dengan Ma'al Hijrah. Jadi saya suka mengatakan penghijrahan kita ialah kita memajukan diri kita dalam bagaimana kita nak sempurnakan ibadat kita. Daripada masa ke semasa ibadat kita bertambah, barulah kita ada kemajuan. Kalau kita berada di takuk lama, di tahap lama macam tahun-tahun sebelum, maka apakah kemajuan yang kita telah capai? Mungkin kadang-kadang rumah dah besar, kereta dah baru, semua itu ini, anak pun dah lulus, anak pun dah ada kerjaya, tapi kita tak ada peningkatan. Jadi untuk itu, pada muzakarah kita yang lepas, dalam Tahsinul Ibadah, saya telah sebut tentang ibadat sunat. Hari ini saya nak sambung dalam ibadat sunat ini. Kita mesti perbanyakkan ibadat sunat sebagai kita jadikan satu usaha untuk kita meraih keuntungan demi keuntungan. Maka antara ibadat sunat yang menjadi penting dalam hidup kita semasa ialah sunat rawatib, iaitu sunat yang mengiringi solat kita. Kita buat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Di sana ada sunat yang dituntut. Kalau boleh kita nak buat sunat sebelum, dipanggil qabliyah. Sunat selepas dipanggil ba'diyah. Jangan kita buat kosong, hanya fardu saja. Itu tak cukup. Kalau kita buat zuhur 4, habis. Kita buat asar 4, habis. Kita tak ada sikit pun tambah. Maknanya kalau kita berniaga cukup-cukup modal. Kita nak untung, kita nak dapat sesuatu yang lebih. Kalau orang berniaga nasi lemak pun dia nak untung. Kadang-kadang dia berniaga tak kira waktu. Hari ini nasi lemak bukan hanya dijual pagi, tengah malam pun boleh dapat nasi lemak. Orang sanggup beratur lagi. Jadi kalau untuk ibadat, kenapa tidak begitu? Kena ada. Jadi sunat rawatib mesti satu daripada sunat yang kita perlu ada, lancarkan. Dalam sebenarnya kita masuk tahun baru, satu agenda kita cuba tambahkan. Apa yang kita buat? Sunat rawatib. Sunat rawatib ni dia terbahagi dua. Satu dipanggil sunat rawatib muakkad, satu lagi sunat rawatib ghairu muakkad. Saya nak sebut singkat. Muakkad maknanya kalau ikut amalan Nabi, Nabi tak pernah tinggal dalam ketika duduk di Madinah atau dalam perjalanan. Ghairu muakkad ni kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang dalam perjalanan baginda tak buat. Saya nak bagi 10 rakaat yang muakkad ini. Kalau boleh jangan lepas. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Itu Nabi sebut dalam hadis, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sama ada sunat subuh atau sunat fajar, maknanya benda adalah yang sama. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini adalah sunat rawatib muakkad, dan insya-Allah dengan apa yang saya perkatakan bagi setiap yang mendengar radio IKIM hari ini, tingkat dan azam ini baginda tak pernah tinggal. Dalam baginda duduk di Madinah, dalam baginda berperjalanan. Kalau boleh setiap kita cuba. Orang perempuan di rumah, kadang-kadang bila tak pergi masjid ni, dia buat di rumah, dia ringkaskan. Fardu saja. Tak, kalau boleh buat rawatib yang saya sebut 10 rakaat. InsyaAllah kita akan tengok ada satu peningkatan dan kemajuan. Lebih lagi dalam melangkah Ma'al Hijrah, kita ada suatu amal yang telah memajukan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanamkan tekad Ustaz saya, insya-Allah, untuk menyempurnakan solat kita, disediakan dengan solat sunat dan sebagainya. Apapun untuk kemusykilan, kita bakal raikan pendengar kita mesti talian 036205 1500, insya-Allah. Assalamualaikum. Pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa di talian? Saya Norma Silvani. Norma, sila bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, saya nak tanya tentang wirid Ustaz, yang biasa kadang-kadang saya tengok orang amalkan ayat-ayat manzil yang pertama. Yang kedua ratib al-hadad dan ratib al-atas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, ini amalan-amalan wirid ataupun ratib, ini suatu yang boleh membentengkan diri kita. Maknanya kita ni dengan zikir kita dikira hidup. Sebab itu Nabi kata mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan orang yang tak ingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi sebab itu kita kena zikir. Jadi untuk zikir ni banyak. Tetapi zikir-zikir yang dipanggil ratib haddad ataupun ratib atas ataupun ayat-ayat manzil, ini adalah satu yang dihimpun ulama daripada nas-nas yang telah menjadi amalan Nabi. Maka kalau kita bawa, sangat-sangat bagus dan sangat baik menepati apa yang dikehendaki syarak. Kalau boleh lepas subuh, jangan terus kita bangun, kita duduk seketika bawa zikir. Walaupun baca manzil, kita nak tidur malam, kerana ini benteng kita daripada, mungkin kalau kita tengok serangan-serangan yang bahayanya ialah serangan halus yang kita tak nampak, syaitan, bisikan. Maka inilah kekuatan kita. Amallah manzil, insya-Allah kita tak akan diganggu, rumah kita tak diganggu, anak keluarga kita selamat, dan kita lebih, kerana kita sentiasa ingat Allah dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang menjadi amalan Nabi. Ya, saya terima kasih Ustaz menjawab soalan pemanggil kita yang pertama, dan insya-Allah untuk bersama dengan pemanggil berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, silakan. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Hello, silakan, siapa di talian? Mungkin talian kurang baik. Kita akan bersama panggil berikutnya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum, silakan bersama dengan Ustaz. Saya nak tanya ada dua soalan. Yang pertama ni berkenaan dengan zakat ni. Kalau berkenaan dengan zakat. Berkenaan dengan zakat. Ya. Ya, saya. Zakat ini bolehkah kita bagikan kepada binaan bangunan orang miskin, untuk pembinaan rumah-rumah miskin. Kemudian satu lagi tentang zakat ini, bolehkah kita berikan kepada seseorang, dan kita tak cukup 3 orang lah. Seorang orang miskin, seorang orang ma'alaf, dan seorang lagi mungkin ibn sabil. Lepas tu yang ketiganya, kalau seseorang itu dia suami dia bagi sembahyang di masjid, adakah isteri di rumah ini akan mendapat pahala jemaah walaupun sembahyang seorangan? Itu saja. Masalah zakat. Kita kata zakat ni kita ada 8 asnaf. Dalam 8 asnaf tu tak masuk bangunan, tak masuk sekolah, tak masuk rumah. Dia adalah 7 kepada 8. Contohnya fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, muallaf, amin, riqab. Zaman sekarang dah tak ada riqab. Jadi ini mereka-mereka yang layak menerima zakat. Jadi apa yang kita bagi ialah bagi kepada keperluan mereka. Kita tak boleh bagi contohnya kepada sesuatu yang berbentuk mungkin ada orang dia bagi mesin tebu katakan. Sebenarnya kita kena bagi duit. Zakat kita ni zakat simpanan duit, bagi pada duit. Terpulang kepada dia lah. Jadi kalau dia nampak miskin dan dia tidak boleh menjadikan kemiskinan ni sebagai suatu yang berterusan. Kalaulah dia miskin, maka cara nak menampung kemiskinan dia ialah dengan cara dia bekerja. Maka kemampuan dia ialah memandu teksi. Maka dia pun dapat duit, dia belilah sewa teksi atau beli teksi dan sebagainya. Jadi apa keperluan miskin atau fakir ataupun apa saja, maka zakat tadi boleh diberi kepada mereka-mereka ini. Dan dia bukan boleh bagi pada masjid. Masjid
bukan satu daripada asnaf ataupun bangunan. Tapi kalau keperluan anak yatim kepada perlindungan, rumah, kalau tidak dia hidup tak ada rumah, terpaksa kita buatkan rumah untuk anak yatim, maka bagi untuk anak yatim untuk keperluan dia. Kerana mungkin dia nak buat rumah sendiri, dia tak pandai, kita kena buatkan rumah. Atau keperluan dia kepada makan, dia nak makan, kita berikan dia zakat. Dan ada orang di sana bertanggungjawab, kerana anak yatim, orang yang bertanggungjawab untuk jaga mereka ni, menguruskan untuk kebaikan yang perlu kepada anak yatim. Kemudian bila kita nak bagi zakat, kita jangan kurang dalam pemberian kita kepada 3 asnaf. Sekurang-kurangnya jangan kurang daripada 3. Dan dalam setiap asnaf dia jangan kurang daripada 3 orang. Contohnya kalau kita bagi pada fakir, jangan bagi 1 orang, bagi 3 orang. Kalau kita kemudian bagi pada miskin, jangan bagi pada 1 orang, bagi pada 3 orang. Sekurang-kurang 3. Tapi tengok kos lah. Kalau benda tu besar, banyak, jadi jangan kita bagi 1 orang longgok habis semua zakat pada dia. Tak. Kita bagi kepada sekurang-kurang 3 orang. Mungkin lebih pada itu. Kerana dia syarat dia mestilah 3 dan lebih. Itu pengagihan zakat. Kemudian balik pada masalah isteri di rumah. Suami pergi ke masjid. Suami pergi dengan sesuatu yang telah disediakan oleh isteri. Isteri sediakan kemudahan suami untuk wuduk, sediakan kemudahan suami untuk memakai pakaian yang bersih, segala-galanya. Sedia kelengkapan makan minum suami, supaya suami dengan makan minum yang cukup dia pergi ke masjid. Maka itu pahala yang akan diberi pada suami, isteri juga dapat pahala. Sampai suami sembahyang berjemaah, isteri di rumah ni yang sebab dia pun dapat pahala. Tetapi tidaklah dikatakan isteri tu dapat pahala jemaah yang dia punya. Kalau dia sembahyang bersorangan, pahala dia 1 je lah. Tapi 1 dia besar. Dia dapat tambahan-tambahan daripada apa saja kebajikan yang suami dia buat. Sebab itu isteri ini manusia yang mana kalau dia lihat kelebihan yang dia akan dapat adalah suatu yang sangat besar. Kerana setiap apa yang dia bantu dan dia lihat segala keperluan suami, dia sedia dan dia jaga, maka apa saja yang suami buat, dia di rumah mendapat pahala. Tapi tidaklah kita kata, oh kalau dah dapat pahala, dia tak perlu buat pahala, atau dia tak perlu nak solat. Tak, dia buat apa yang dituntut kepada dia. Dia dapat yang dia punya, cuma tambahan sebagai tanggungjawab dan peranan dia. Itu yang memberikan dia satu kelebihan. Saya terima kasih Ustaz menjawab soalan daripada pendengar kita, Lucy Talian. Apapun berbalik kepada Facebook kita, pertanyaan daripada Siti Aisyah Zakaria. Ini kaitan dengan pencarian jodoh Ustaz. Dalam proses pencarian jodoh, solat sunat apa yang lebih sesuai dilakukan, sama ada solat sunat hajat atau solat sunat istikharah? Dan soalan yang kedua, dalam solat sunat membaca surah pendek selepas Fatihah, jadi adakah terdapat surah-surah yang disyorkan untuk dibaca? Silakan Ustaz. Kita dalam nak mencari jodoh ini memang penting bagi setiap laki-laki ataupun perempuan. Kerana masalah kita hari ni, kalau dulu mak bapak akan pergi cari, jadi kita hanya tunggu je apa yang bapak bawa balik, itulah. Jadi anak perempuan tak ada nak pertikai apa-apa. Dan laki-laki kadang-kadang serah pada mak bapak lah, atas bijaksana mak bapak. Tapi sekarang ni, sebab kita terdedah kepada segala kehidupan yang berbeza. Dulu ibu kita kat rumah dia tak kerja, sekarang ibu dah keluar. Jadi semua berbagai-bagai tanggungjawab. Jadi dengan sebab itu kita kena mencari yang betul-betul bertanggungjawab. Jangan kita silap membuat pilihan. Maka untuk itu kita mulakan dengan solat hajat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah saya dengan jodoh yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang-kadang ada beberapa pertimbangan yang perlu buat. Oh, nampak ada 2 orang lah, ada 3, ada lebih. Jadi ataupun ada masa dekat atau masa terlewat, nak tunggu dia tamat belajar, nak tunggu dia dapat itu ini. Jadi setelah hajat kita tercapai, yang tinggal sekarang ni nak buat satu pemilihan. Maka kita minta Allah bukakan kita punya usaha kita ke arah kecenderungan. Maka kita buat sunat istikharah. Minta, ya Allah, mana yang tepat. Kadang-kadang kita ingat cantik itulah pilihan kita, sedangkan cantik ni dia akan satu ketika luntur.
Sebab itu Nabi kata tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan ni kalau kita nak kahwin, kita kena cari 4. Lima liha. Pertama, li jamaliha, kecantikan dia. Yang kedua, lima liha, kerana harta dia. Ketiga, li nasabiha, keturunan dia. Yang keempat, li diniha, kepada agama dia. Nak dapat 4 dalam satu ni memang sesuatu yang tak semudah. Kadang-kadang cantik tapi tak ada harta, cantik ada harta, keturunan pula tak berapa mulia, tak tahu daripada anak siapa, dan kadang-kadang tak ada agama pula tersangkut. Jadi nak dapat ini semua macam mana? Maka Nabi kata ambil yang keempat itu, fasfar bizati din, ambil yang ada agama. Walaupun cantik dia kurang sikit, walaupun dia harta kurang sikit, tapi dia ada agama, dia dapat jaga solat. Macam mana nak tahu? Tanyalah kita punya keluarga dia, di mana dia dan sebagainya. Boleh maklumat kita dapat, ambil yang ada agama. Taribat syadak, Nabi kata kamu tidak akan kemiskinan. Maknanya itu yang kita nak pilih. Jadi kita buat istikharah. Buatkan istikharah supaya Allah buka kelapangan dada kita untuk membuat satu keputusan. Ini bagi laki-laki dan ini juga bagi perempuan. Saya akan bersama pemanggil kita berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum, saya Hanim. Silakan Hanim. Ya, saya nak tanya, Ustaz boleh tak apa tu kalau kita dalam perjalanan, kita singgah ke masjid, imam sedang sembahyang berjemaah lah, tapi kita buat dalam kumpulan kita, saya dah nampak kumpulan dia sembahyang berjemaah, sembahyang solat jamak dan qasar. Jadi dalam masjid tu kira ada 2 jemaah lah. Dan soalan kedua ialah mengenai amalan bulan Muharram. Saya tolong Ustaz jelaskan. Terima kasih Puan Hanim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalah 2 jemaah dalam masjid. Kalau seeloknya rombongan yang kedua ni bila sampai ke masjid, mereka tunggu sehingga jemaah yang pertama selesai, untuk tidak menimbulkan sesuatu syak wasangka. Nanti orang kata tu imam akan rasa, dia orang ni tak nak ikut aku ke? Jadi akan jadi satu masalah. Segi sah tak ada masalah. Kita boleh buat beberapa jemaah pun tak ada masalah. Mungkin di sana depan imam, solat berjemaah di belakang ini, macam saya tengok di tempat masa saya pernah belajar di Yaman, dia ada berbagai-bagai halkah pengajian. Ada yang belajar tauhid, satu kumpulan. Mereka selesai, mereka buat jemaah tempat mereka. Satu lagi kumpulan belajar hadis. Habis selesai belajar, mereka solat tempat mereka. Jadi imam di depan masjid yang besar, tak ada masalah sebenarnya. Jadi orang tak akan timbul rasa ragu-ragu dan syak wasangka, kerana ini adalah satu tempat pengajian. Tapi kalau masjid awam kita ni, mungkin akan timbul sesuatu. Jadi seeloknya rombongan ni tunggu sekejap. Bagi bila dah selesai, maka bolehlah kita buat jemaah kita, ataupun kita buat di luar, supaya jangan di belakang sampai imam pun takbir, di belakang pun takbir, akan timbul suatu keraguan. Kerana kita tak nak menampakkan ada unsur-unsur perpecahan dalam masyarakat. Jadi kalau kita yang nak buat jamak, kita tunggu selesai, kita buat kumpulan kita di bahagian belakang dengan tidak mengganggu jemaah yang lain, dengan tidak menguatkan bacaan, maka solat kita sah, tak ada masalah. Kemudian balik kepada soalan yang kedua, bulan Muharram. Kita akan masuk bulan Muharram. Bulan Muharram adalah satu daripada bulan 4 yang dipanggil Ashhurul Hurum. Apa amalan kita? Antara amalan yang menjadi amalan penting ialah amalan puasa. Kerana puasa ni kita tak boleh putuskan. Jangan hanya terhenti dengan Ramadan. Kita ada puasa. Sebab itu saya selalu sebut, kita ada puasa tahunan, bulanan, mingguan, harian. Jadi dalam bulan Muharram ada puasa tahunan, iaitu 10 Muharram. Jangan lupa 10 Muharram kita puasa. Kelebihannya Allah mengampuni dosa kita setahun yang telah lalu. Kalau boleh lagi kita ambil 9. Dan nak sedap duduk lagi, kita ambil daripada 1, 2 sampai 10 dan 11. Ini adalah hari-hari untuk kita berpuasa. Kerana banyak sangat sejarah-sejarah yang berlaku dalam berbagai-bagai cerita yang berlaku pada 10
Muharram hari Ashura. Jadi bukan hari makan, kalau orang kata makan bubur saja. Kalau dulu ingat bila sampai Muharram, maka orang kampung berkumpul buat bubur, makan ramai-ramai. Lupa, tak dengar pula tentang puasa. Sedangkan sebenarnya puasa, bubur makanlah malam, tapi puasa itu adalah pengisiannya, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz menjawab soalan pendengar kita mesti talian sebentar tadi, dan berbalik kepada respon kita dalam Facebook. Encik Muhammad Najib, salam untuk Ustaz. Pertanyaannya, boleh ke solat sunat rawatib dikerjakan atau diniatkan sekali dengan solat solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat wuduk? Silakan Ustaz. Sunat wuduk dan sunat tahiyatul masjid boleh masuk dalam apa-apa solat fardu maupun sunat. Kalau kita fardu, kita tak payah niat lah. Untuk tahiyatul masjid dan wuduk, dia akan masuk dalam makna. Kalau untuk solat sunat pun, kalau kita tak niat pun tak ada masalah. Contohnya bila kita masuk masjid, kita ambil wuduk, kita masuk masjid. Kalau masjid ni kita dahulukan tahiyatul masjid. Kalau di rumah kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk kita niatkan sunat yang kita pertama kita buat adalah sunat wuduk. Jadi kalau masjid, kita tak payah buat sunat wuduk, terus sunat tahiyatul masjid. Dalam tu ada makna yang kita telah dapat, iaitu pahala sunat wuduk. Kerana wuduk ni, apa yang disunatkan ialah solat. Bila kita ambil wuduk, solat sunat tu disunatkan ke atas perbuatan wuduk. Jadi kita buat tahiyatul masjid. Kebetulan kalau kita pergi ke masjid, masa tu jemaah sedang didirikan, terus kita buat solat fardu. Jadi tahiyatul masjid ada dalam solat fardu. Kita dapat juga solat fardu tadi. Solat tahiyatul masjid ada dalam jumlah solat fardu kita. Saya terima kasih Ustaz. Semoga jelas ya. Respon anda juga dialu-alukan untuk bersama dengan kita mesti talian kita waktu ni, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita bersama dengan siapa? Saya Puan Nani dari Kota Damansara. Puan Nani bersama dengan Ustaz. Silakan. Saya nak tanya ya, wanita yang istihadah, bagaimana dia nak melakukan solat jamak dan qasar ya? Terima kasih. Saya terima kasih. Perempuan yang istihadah, bila kita dalam perjalanan, kita akan buat solat qasar dan jamak. Kerana selalu kita perlu ingat, qasar dan jamak adalah dua perkara yang berbeza. Kita nak buat qasar saja tanpa jamak boleh, jamak saja tanpa qasar pun boleh. Bermakna nak buat dua-dua pun boleh. Kita boleh buat 2-2, 2-4, 4-2, 4-4. Bagi perempuan yang dalam istihadah, maka apa yang perlu istihadah ni adalah satu uzur, yang mana seorang perempuan dia kena solat. Kerana istihadah ni ialah darah yang keluar lepasi daripada waktu dia. Maknanya kalau haid 15 hari paling lama, ini dah sampai 20 hari, itu dia panggil istihadah. Kalau nifas, dia keluar paling lama 60 hari, ini dah sampai 70 hari, itu istihadah. Ataupun darah yang keluar tak cukup 24 jam bagi haid, 20 jam je keluar, dah berhenti. Ataupun darah yang keluar lepas daripada tempoh dia, patut antara haid dengan haid 15 hari, ini tak sampai 15 hari dah keluar darah, maka ini dipanggil darah istihadah. Kedudukannya solat adalah wajib. Macam mana nak buat? Kita kata pertama sekali, dia tambahan dua perkara daripada perkara biasa untuk mengambil wuduk. Kalau kita kata wuduk nak solat, kita kena ada wuduk, maka dua tambahan dia, iaitu pastikan pertama sekali wuduk dia mesti diambil setelah waktu masuk. Yang kedua, wuduk dia mesti diambil secara berturut-turut, jangan putus. Jadi kita kata sekarang macam ni, bila dia nak solat, sebelum dia nak ambil wuduk, dia tengok waktu dah masuk belum. Dah masuk, maka sebelum nak ambil wuduk, dia bersihkan. Kemudian dia tutup supaya tidak ada apa-apa darah yang mengalir keluar. Bila dah tutup, dia terus ambil wuduk. Dan wuduk tu mesti berturut-turut, jangan putus. Lepas basuh muka, dia basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dan dia terus solat. Kalau ditunggu untuk solat sunat ataupun ditunggu untuk jemaah iqamat tu tak ada masalah. Jadi dia solat. Kerana dia nak buat jamak, maka jamak ni menuntut kalau jamak takdim berturut-turut. Jadi apa yang perlu dia buat? Katakanlah dia telah ambil wuduk, bersih, tutup, ambil wuduk dan solat zuhur. Habis dia solat zuhur, dia nak solat asar, wuduk dia dah tak ada dah. Dia hanya untuk satu fardu saja. Maka dia kena sekali lagi
Habis saja dia solat zuhur, dia kena cepat bersihkan, kemudian tutup, ambil wuduk dan solat asar dengan tempoh yang tidak lama. Kalau dia dapat cepatkan tempoh yang kalau kita nak kira sukatan dia jangan lebih daripada 2 rakaat, maka dia boleh buat jamak. Kalaulah dia mengambil masa yang lama, setelah selesai zuhur nak kena turun masuk tandas pula jauh ke belakang, nak kena buat satu masa yang lama, maka di sini kita kata dia hanya boleh buat qasar saja, tidak boleh buat jamak. Kerana syarat jamak takdim mesti berturut-turut. Kalau jamak takhir tak ada masalah, dia boleh buat sekali berturut-turut atau tidak pun tidak ada masalah. Saya terima kasih Ustaz. Dan persoalan yang bagi kita raikan daripada Amir Rasul berkenaan dengan suasana kalau kita bersin atau menguap semasa sedang membaca Al-Fatihah atau surah, patutkah kita mengulang baca atau teruskan saja? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, kalau kita bersin ataupun kita menguap, apa yang perlu saya ingatkan, kita jangan terus membaca. Contohnya kita baru baca iyyaka na'budu bersin. Jadi jangan terus kita membaca membaca juga memaksa, ataupun satu orang menguap dalam iyyaka na'budu jadi bunyi. Suara tu akan membuatkan huruf keluar bukan pada makhraj dia. Maknanya bacaan kita di sini terhenti. Jadi kita hentikan bacaan, habis bersin kita ambil balik kepala ayat. Contohnya iyyaka na'budu, sebelum nak masuk iyyaka wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu kita bersin. Kita ambil balik iyyaka na'budu. Tak perlu nak ambil daripada bismillah lagi dah. Kerana bersin, batuk, menguap, dia tak memutuskan bacaan. Jadi masih terus kita membaca, cuma ayat tadi kita ambil di belakang sikit. Jangan dia baca iyyaka na'budu, kemudian bila wa iyyaka nasta'in dia ambil budu wa iyyaka nasta'in. Budu dia disebut. Tak boleh, dia ambil ke ayat yang sempurna supaya tidak tergantung bacaan dia. Tapi kalau bersin dia banyak kali, kalau menguap dia lama, ngantuk sangat, ataupun batuk dia panjang, maka membuatkan bacaan telah putus, maka dia kena ambil daripada mula balik, ambil daripada Fatihah balik, Bismillahirrahmanirrahim, untuk lanjutkan bacaan dia. Kita akan bersama dengan pemanggil si talian insyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Ibadah fokus kita mungkin. Silakan siapa di talian. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Hello. Silakan. Cikgu Fia Mizan. Silakan cikgu, silakan. Bersama dengan Ustaz. Saya nak cakap Ustaz. Ya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya sikit contoh kalau semayang berjemaah. Jadi contoh kalau imam tu baca tak betul, saya niat mufarakah. Selepas tu saya nak ikut gerakan imam ke atau saya buat gerakan saya sendiri? Dan yang kedua, boleh tak kalau solat sunat rawatib tu saya gantikan semua dengan solat qada? Gantilah. Saya ganti, saya tak buat solat sunat rawatib tu je lah. Okey, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Baik, masalah yang pertama mengenai dengan mufarakah. Kalau kita dapati imam dalam satu tahap yang memang jelas kita tak boleh ikut. Jangan ada hari ini orang mufarakah dengan imam, dia tak ikut, dia kata imam baca tak betul. Bila kita tanya balik kat mana tak betul, dia kata orang banyak kata tak betul. Orang kata, dia pun tak tahu kat mana. Mungkin silap-silap dia dengan imam sama level je. Jadi sebab itu tak perlu mufarakah. Tapi kalau jelas ada juga mungkin imam yang tak mampu untuk menjadi imam kepada seorang yang mempunyai lebih pengetahuan. Jadi bila dia dapati imam dalam keadaan macam tu, ataupun suatu yang dia nampak batal pada imam, contohnya imam patut rokok sekali, imam rokok 2 kali, imam patut sujud 2 kali, dia sujud 3 kali sebagainya, atau dia tambah, maka kita niat mufarakah. Bila kita niat mufarakah, kita duduk dalam saf yang sama. Jadi untuk tidak menimbulkan kekeliruan, nanti orang kata apa ni dia buat sendiri dalam saf. Jadi kita buat secara tidak langsung, bukan niat kita nak ikut imam, secara tidak langsung kita buat bacaan kita sempurna, maka akhirnya berlaku sama. Imam rokok, kita pun habis Fatihah kita rokok.
Dah setelah kita baca imam i'tidal, kita pun dah selesai, kita i'tidal, nampak macam ikut imam, hakikatnya tidak, maka itu boleh, tidak ada masalah. Cuba tidak nak menimbulkan, nanti jangan imam sedang qiyam, kita dah turun rokok, sujud, buat tahiyat, jemaah akan jadi keliru. Kenapa kita buat begitu? Jadi kita boleh nampak seakan-akan kita macam ikut imam, tapi kita buat bersendirian. Ini bila kita mufarakah daripada imam. Kemudian perkara yang kedua, masalah rawatib tadi. Kalau kita kata kita nak isi dengan solat-solat qadha, itu sebenarnya memang suatu yang amat diutamakan. Kerana qadha ni benda yang lebih penting. Sunat ni benda sunat. Kalau kita tak buat pun kita tak berdosa. Tapi solat fardu yang kita tinggal dalam tempoh yang lama, tak kira lah berapa lama pun, kita kena qadha. Jadi daripada kita nak buat sunat, jangan buat sunat, makruh. Bahkan kita isi dengan solat-solat qadha. Qabliyah kita qadha, ba'diyah kita qadha. Cuma dalam kita qadha, apa yang perlu kita buat, sebaiknya kita ikut dia punya susunan dia. Kalau kita dah qadha zuhur, sebelum zuhur, lepas zuhur pula kita qadha asar, nanti asar kita qadha maghrib, nanti lepas maghrib kita qadha isyak. Begitulah pusingan sehingga selesai segala jumlah hutang kita. Itu yang terbaik. Jangan kita buat rawatib. Terima kasih Ustaz. Balik kepada respon Facebook kita berkaitan dengan solat sunat qabliyah dan ba'diyah ini. Soalan oleh Nur Ali Abdullah, adakah ia mempunyai had waktu tertentu untuk dilakukan, Ustaz? Silakan. Baik, mengenai dengan sunat qabliyah dan sunat ba'diyah, kita perlu faham qabliyah ni bila masuk, bila berakhir. Ba'diyah bila masuk, bila berakhir. Maka sunat qabliyah masuk dengan masuknya waktu. Sama ada azan sudah berkumandang ataupun belum. Kita tengok jam, zuhur dah masuk, azan lambat lagi, mungkin Bilal sedang kat tandas ke, sakit perut ke, kita tengok dah orang masuk waktu, maka sunat qabliyah dah boleh kita buat. Dengan masuk waktu, masuk qabliyah. Dan sampai bila? Dia akan berakhir dengan akhirnya waktu. Kadang-kadang kita sampai di masjid, tak sempat kita nak buat qabliyah, imam dah pun berada di depan, jemaah sudah pun sedang melakukan solat, kita tak buat qabliyah. Jadi habis selesai salam, kita bangun, kita masih boleh buat qabliyah walaupun selepas, kerana waktu qabliyah akan tamat dengan tamatnya waktu. Macam contohnya kita pergi asar, sampai di masjid kita nak buat sunat asar, tiba-tiba jemaah sedang solat fardu. Jadi itu keutamaan, kita solat fardu, habis salam kita boleh buat sunat asar. Ataupun subuh, kita datang ke masjid nak buat sunat subuh. Sunat subuh ni penting. Antara rawatib yang paling penting ialah sunat subuh. Nabi sebut raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik pada dunia dan segala isinya. Tapi kita sampai imam sedang solat fardu subuh, kita ikut imam. Imam bagi salam, kita pun selesai solat, kita boleh buat sunat subuh selepas subuh, tak ada masalah. Kerana sunat qabliyah masuk dengan masuk waktu, tamat dengan tamat waktu. Itu dia punya kedudukan. Jangan orang rasa lepas asar sembahyang sunat, lepas subuh sembahyang sunat. Dia kena faham sunat ni bila masuk dan bila berakhir. Masuk dengan masuk waktu, berakhir dengan berakhirnya waktu. Adapun sunat ba'diyah, bila masuk, masuknya sunat ba'diyah dengan solat fardu. Selagi belum solat fardu, tak masuk ba'diyah. Bila dah kita solat fardu, walaupun kita lewat, kita dah solat fardu, maka lepas solat fardu baru masuk sunat ba'diyah. Contohnya macam maghrib, isyak, kemudian kita ada zuhur. Ini solat yang ada ba'diyah. Adapun subuh tak ada ba'diyah. Adapun isyak, kita punya asar tak ada ba'diyah. Sebab itu dipanggil sunat subuh atau sunat fajar, dipanggil sunat asar. Jadi tak dipanggil sunat qabliyah subuh ataupun qabliyah asar, kerana dia tidak ada ba'diyah. Qabliyah ni kalau ada ba'diyah, maka qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Jadi qabliyah ni masuk dengan masuk waktu, berakhir dengan habis waktu. Ba'diyah masuk dengan solat fardu, berakhir dia dengan akhir waktu. Jadi kalau kita nak buat jamak sebagai contoh, maka kita boleh buat jamak takdim zuhur asar. Kita buat qabliyah zuhur, kemudian fardu zuhur, fardu asar, ba'diyah zuhur, kemudian sunat asar. Ini kalau jamak takdim. Kalau untuk maghrib isyak, kita buat qabliyah maghrib, fardu maghrib 3,
kemudian fardu isyak, kemudian ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Itu dia punya susunan dia. Makna masuk ba'diyah dengan solat fardu, berakhir ba'diyah dengan akhirnya waktu. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang sangat mantap khusus untuk panduan kita bersama. Bukan sahaja untuk mereka yang bertanya, malah juga untuk kita yang mendengar, insyaAllah. Dan balik kepada persoalan kita oleh Cik Fendi dalam Facebook. Ini khususnya untuk mereka yang bersolat dalam keadaan sesama Ustaz soalannya, kalau dalam solat kita hingus kita meleleh, apakah pergerakan yang boleh dilakukan, yang sewajarnya kita lakukan? Silakan Ustaz. Ini satu masalah. Benda kita memang ada kelemahan, ada hingus, ada kahak, kadang-kadang air liur melimpah. Jadi kalau air liur tak ada masalah. Banyak mana pun kalau selagi belum keluar daripada garisan merah bibir mulut kita, kita telan balik pun tak ada hal. Tapi hingus, kahak, ini kita kena keluarkan. Jangan bila dah meleleh kita, kalau belum keluar ke pangkal luar tak ada masalah untuk ingus. Tapi untuk kahak dia kena keluarkan. Bila dah sampai ke pangkal hak, kita kena keluarkan. Jadi macam mana nak buat? Maka mungkin sebab itu perlu kita bila solat, kita ada kain ridak, ataupun kurang-kurang kita ada tisu. Ada tisu dalam poket, kita ada sapu tangan. Jadi kita kena ambil dengan pergerakan yang tidak berat. Mana letak tangan pelan-pelan keluarkan dengan guna jari, maka jari ni bukan anggota besar. Kemudian kita buang hingus kita di tisu tadi, masuk balik dalam poket kita. Ataupun apa saja kita buang. Jangan biarkan benda tu terus meleleh. Kalau dalam mulut kita ada kahak, kita kena buang. Jangan kita simpan nanti nak baca pun tak boleh. Macam mana nak baca? Baby mulut kita bercambah dengan campuran air liur dan kahak, kita buang. Mana kalau tak ada, kita tengoklah tisu ke, sapu tangan ke, ataupun last sekali pilihan dia, lengan baju kita. Sebab itu kalau orang lelaki solat, jangan pakai baju tangan pendek. Jadi nanti dia nak buang kat mana? Dia pakai baju lengan panjang, bila buang dia lipatkan lengan dia. Jadi taklah orang nampak kotor sangat, kerana benda tu tertutup dalam kain lipatan tadi. Maknanya begitulah kedudukan dia. Jangan kita telan, bahkan kita buang. Kita ada, kalau kita dah memang jenis sesama ni, tisu selalu ada dalam poket kita atau sapu tangan, supaya kita dapat atasi benda tu. Jangan nanti mengalir keluar dalam keadaan terganggu kita punya solat kita. Terima kasih Ustaz. Dan juga mungkin terakhir sekali untuk kita raikan salah seorang daripada respon memberi respon kita dalam Facebook, Nur Zalizan. Soalan pertama, kemusykilannya berkaitan dengan persoalan tak perlu bertudung dengan ipar lelaki kerana mahram sementara. Dan yang kedua, adakah terputus saf solat kalau antara saf tersebut ada kanak-kanak yang belum balik? Silakan Ustaz. Ipar kita adalah mahram. Walaupun bukan mahram, minta maaf. Ipar kita bukan mahram yang lama, dia hanya sementara. Kita tak boleh kahwin dengan adik isteri kita atau kakak isteri kita kalau itu kita suami. Atau bagi isteri pula, dia tak boleh kahwin dengan abang atau adik suami dia. Jadi mereka ni diharamkan perkahwinan dengan pengharaman yang sementara. Kalau sekiranya suami mati, maka si isteri nak kahwin dengan adik atau abang suami, boleh, tak ada masalah. Atau sebaliknya, isteri mati, maka si suami nak kahwin dengan adik atau kakak isteri, boleh, tak ada masalah. Maka mereka ni bukan mahram. Bila kata bukan mahram, aurat dia adalah suatu yang perlu jaga. Makna aurat kena jaga macam perempuan lain lah. Jaga kita punya aurat, rambut jangan sampai kelihatan dilihat oleh kita punya ipar. Walaupun kita kata dia bukanlah orang yang boleh kita kahwin, dia kecil lagi, tapi dia adalah bukan mahram kita. Sentuhan adalah membawa kepada batal. Itu dia punya kedudukan dia. Saya dan satu lagi, terputus saf solat. Saf, kalau kita memang budak yang belum baligh, yang belum memayyiz, membuatkan saf terputus. Jadi kalau kita nak bina saf, kalau bawa anak, kita letak anak kita di belakang. Jangan kita letak dalam saf. Tapi kalau anak tu walaupun belum balik, sebaliknya memayyiz, maka dia tidak memutuskan.
Dia memayyiz. Makna memayyiz di sini, dia dah boleh baca dah. Kalau umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia dah memayyiz. Maka yang penting dia bersih, maknanya dah khatan. Kalau tak khatan, boleh duduk, tapi jangan sampai nanti dia pijak kita atau naik atas kita. Tapi kalau duduk sebelah bersentuhan kulit, tak ada masalah. Yang belum memayyiz, memutuskan saf. Kalau sudah memayyiz, dia turut solat, itu tidak memutuskan saf.